Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat bertemu kepada semua murid-murid kelas 4 Mercury dan 4 Uranus. InsyaAllah hari ini minggu kedua, minggu PDPR. Dan untuk subjek pendidikan Islam ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk dalam bidang Al-Quran iaitu surah Al-Ikhlas. Okey, jadi murid-murid bolehlah buka buku teks pendidikan Islam tahun 4. Buka muka surat 29. Saya ulang, murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 29. Kita akan belajar mengenai surah Al-Ikhlas dalam bidang Al-Quran. Okey. Jadi, hari ini kita sambung pada pengajaran di sekolah dahulu. Saya ada ceritalah berkenaan dengan surah Al-Ikhlas ni, tentang maksud dan tuntutan surah Ikhlas. Jadi hari ini kita sambung mengenai kepentingan surah Al-Ikhlas. Okey, surah Ikhlas tu surah apa? Surah Ikhlas ni surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Dia mengandungi 4 ayat. Macam mana ayat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Surah ni menceritakan berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang tunggal, tak ada satu pun yang setara dengan dia. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Okey, tentang kejadian ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, dan dia adalah Tuhan yang tunggal dan tak ada seorang pun setara dengan dia. Okey, jadi apa kepentingan yang kita perlu belajar mengenai surah Al-Ikhlas ni? Yang pertama, menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, daripada surah yang Ustaz bacakan tadi, surah Al-Ikhlas ni, cerita surah Al-Ikhlas ni adalah berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita beriman bahawa Allah tu Tuhan yang esa, okey, melalui surah Al-Ikhlas ni, jadi kita akan bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah tu tiada duanya. Okey, dia tak beranak dan tak diperanakkan, dan tak ada satu pun yang setara dengannya. Yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Okey, ini adalah perkara yang pertama yang kita perlu terapkan dalam diri. Ingat, apabila kita mengaku ada Tuhan selain daripada Allah SWT, okey, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, maka kita boleh mensyirikkan diri kita kepada Allah SWT. Syirik itu adalah menduakan Allah SWT dengan sesuatu. Okey, contohnya kita anggap ada kuasa lain yang lebih hebat daripada Allah SWT. Okey, ada jin dan ada jin yang menjaga kita, sedangkan Allah SWT yang menjaga kita. Okey, hati-hati dengan ucapan dan perbuatan kita, supaya kita ni terhindar daripada perbuatan syirik. Yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Ingat, walaupun masalah yang kita hadapi, termasuklah tentang COVID yang kita hadapi, wabak yang kita hadapi sekarang, kita hendaklah bergantung dan berdoa kepada Allah SWT. Sebab apa? Allah tu Tuhan yang tunggal dan kita layak minta dengan dia. Bila kita minta kepada Allah, Allah akan dekat dengan kita. Walaupun sebenarnya kita minta taubat dan sebagainya, Allah akan dekat dengan kita. Okey, jadi kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala, maka kita akan berdoa kepada Allah SWT. Okey. Yang keempat, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 daripada Al-Quran. Okey, kalau kita baca surah Al-Ikhlas ni, kita dah menyamai 1/3 bacaan ayat Quran dah. Okey, yang kita baca dari contohnya kita baca sekali pun surah Al-Ikhlas tu dah menyamai 1/3. Banyak tu, 1/3 daripada Al-Quran, surah-surah lain. Sebab ini adalah surah tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kelima, ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Okey, insya-Allah ada syurga bagi mereka yang sentiasa betul-betul mengamalkan surah Al-Ikhlas ni, dan sama dia bukan dia menghafal saja, tetapi dia menghayati bahawa Allah tu Tuhan yang esa, tiada satu pun yang setara dengan Allah SWT, dan Allah tu tak beranak mahupun diperanakkan. Kena ingat benda-benda ni. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah SWT dengan surah Al-Ikhlas ni, insya-Allah ada ganjaran syurga yang menanti kita bila kita meninggal nanti. Okey, dengan syarat perkara-perkara lain perlulah dipatuhilah. Contohnya solat, jangan kita mengaku Allah SWT tu esa saja tetapi kita tak solat, ataupun kita mengaku Allah SWT tu esa tetapi kita sentiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Okey, kena ingat, nak masuk syurga tu bukannya jalan yang mudah, tetapi kita sentiasa berharap kepada Allah SWT, sentiasa memohon taubat kepada Allah SWT sekiranya kita melakukan kesilapan. Okey, dan
Yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah SWT. Kalau kita mengamalkan surah Ikhlas ni, insya-Allah, okey, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah SWT sekiranya kita ikhlaslah dalam kita nak bertaubat, okey, adalah kita memohon keampunan kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, nombor 7, membentuk kepribadian Muslim. Okey, Muslim sejati adalah Muslim yang sentiasa mengagungkan Allah SWT. Okey, lebih daripada segala-galanya. Okey, kita mencintai Allah tu, kita mencintai lebih daripada segala-galanya. Okey, antara tanda-tanda orang tu mencintai Allah apa? Solat awal waktu. Okey, menjauhi diri daripada perkara-perkara maksiat dan dosa. Okey, sentiasa melakukan perkara-perkara kebaikan, berlumba-lumba dalam perkara kebaikan. Okey, itu antara ciri-ciri apabila kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Diibaratkan kamu mencintai seorang yang lain. Contoh, kamu sayang kepada mak ayah kamu, apa yang perlu kamu buat? Walaupun kamu tak boleh nak menghadiahkan dia dengan motor ke, dengan kereta ke, sebab kamu masih belum bekerja dan sebagainya, tetapi apa hadiah kamu kepada mak ayah? Kalau kita mencintai mak ayah, kita doakan dia. Itu pun dah kira hadiah dah juga. Okey, itu macam mana kita cintai mak ayah, apatah lagi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sajalah pengajaran kita pada hari ini mengenai surah Al-Ikhlas. Dia ringkas saja, tetapi ringkasan Ustaz ni bagi memudahkan kamu yang berada di rumah mendengar dan kemudian paling kurang pun memahami. Okey, mendengar, memahami dan faham, itu paling penting. Dalam Islam ni, okey, perkara paling asal adalah faham. Okey, kalau Ustaz tak terangkan dalam video ni, kamu tak akan faham. Jadi Ustaz terangkan surah Ikhlas ni berkenaan dengan apa, insya-Allah. Kalau kamu mendengar video Ustaz ni, kamu akan faham. Tapi kalau kamu tak mendengar, mungkin kamu kurang faham. Okey, sebab tu Ustaz tak perlulah buat video-video panjang. Cukup untuk beberapa topik ini, untuk yang paling penting apa? Yang paling penting kamu faham. Okey, dalam Islam pun apa yang paling penting? Faham dahulu. Okey, supaya lepas tu kamu boleh beramal. Kalau kamu tak faham, susah kamu beramal. Kalau kamu tak ada ilmu, kalau kamu beramal boleh jadi sesat. Jadi apa yang Ustaz sampaikan ni, insya-Allah untuk kamu semua. Okey, jadi seperti biasa, sebelum Ustaz tinggalkan kamu semua, sebelum kita tamatkan, Ustaz tamatkan video ni, okey, ada kerja untuk kamu. Biasalah buku modul aktiviti masa digital ni. Apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu buka muka surat 14. Kamu perlu siapkan tugasan di muka surat 14. Okey, mudah saja. Okey, satu surat ni Ustaz bagi. Okey, Ustaz harap kamu siaplah, sebab Ustaz tak bagi kerja banyak-banyak. Okey, Ustaz yang paling penting, apa yang Ustaz cakap tadi, kamu faham. Okay, bila kamu faham, kamu boleh beramal dan kamu boleh menyampaikan kepada orang lain. InsyaAllah itu sahaja pada Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pengajaran hari yang berikutnya lah, untuk sesi PDPR Pendidikan Islam. Okey, itu sahaja pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.